terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan moga diiringi restu ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang berusaha Puan Juaina Indarani Dawarbani, penolong pengarah tenaga kerja Jabatan Tenaga Kerja Perak. Yang berusaha Cik Nur Ashikin Syazali, wakil daripada Jobs Malaysia. Yang berusaha Puan Marina binti Awang Ahmad, pegawai tadbir kanan Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan H. Saudara Muhammad Syazwan bin Ayub, yang di-Ketua 3 Majlis Perwakilan Pelajar UPSI, Pensyarah UPSI, Barisan Ahli Majlis Perwakilan Pelajar, Persatuan Pelajar Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, dan seterusnya pelajar UPSI sekalian. Ladies and gentlemen, the event will be continued as I call upon Madam Marina binti Awang Ahmad, Senior Officer of the Entrepreneurial Development and Graduate Employability Center H, to deliver the opening remarks. Hadirin sekalian, majlis kita diteruskan lagi dengan menjemput yang berusaha Puan Marina binti Awang Ahmad, Pegawai Takbir Kanan Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan H untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Persilakan. Terima kasih saudara dan saudari penghormatan majlis. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Yang saya mengalu-alukan kedatangan Berusaha Puan Juaina Indarani Dawarbani, yang penolong pengarah tenaga kerja Jabatan Tenaga Kerja Perak dan tim, yang berusaha Saudara Muhammad Syazwan bin Ayub selaku yang di-Ketua 3 Majlis Perwakilan Pelajar UPSI, Pensyarah UPSI, Barisan Ahli Majlis Perwakilan Pelajar, Persatuan Pelajar FPE, Warga H dan saya kasihi dan seterusnya pelajar UPSI yang turut saya kasihi. Apa khabar pagi ni? Saya rasa tak semua nak kepala formal. Saya minta maaf. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar kerana sudi hadir hari ini. Actually masa 2 hari sebelum ni saya risau juga sebab bila kita buka pendaftaran di Google Doc, rasanya tak sampai 100 Dan terima kasih kepada dekan-dekan TD Hempa yang menjalankan tanggungjawab dan kita minta pelajar hadir pada hari ini. Sebenarnya taklimat Jobs Malaysia ini sangat-sangat penting Dan saya juga ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Puan Juaina, Cik Syekil dan tim untuk perhatiannya, untuk makluman semua. Puan Juaina ni tiap-tiap tahun kita jemput ke UPSI dan Puan Juaina tidak pernah menolak. Ucapkan terima kasih kepada Puan Juaina. Dan hari ini kita turut Puan Juaina turut menjemput tim daripada Cyberjaya. Terima kasih. Bukan sahaja daripada Jobs Malaysia malahan daripada Cyberjaya. Itu menunjukkan apa tu? Sayangnya Puan Juaina kepada UPSI, betul tak Puan Juaina? Terima kasih. Dan itu menunjukkan sayangnya UPSI kepada pelajar-pelajar kita. Tepuk sikit. Menunjukkan kasih sayangnya H kepada pelajar sebab tiap-tiap tahun kita akan buat. Okay? Dan hari ini kami bawakan tim bahagian komunikasi korporat UPSI untuk rekod. Kenapa? Ada kawan-kawan kita yang pergi LM, latihan mengajar, latihan industri, tak boleh hadir. Kita rekod. Okay? So lepas ni tak ada isu dah. Pelajar kata tak ada dapat maklumat, pandailah H pilih jadual buat masa kami tak ada. No. Tak ada isu. Kita akan postkan video ni di Facebook H dan kita akan salurkan kepada Pusat Latihan Mengajar UPSI untuk sama-sama panjangkan kepada pelajar yang sedang menjalani latihan industri dan latihan mengajar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Barisan MPP dan Persatuan Pelajar FPE. Diorang ni sesi sidang ni sangat proaktif. Mereka yang datang approach H, jumpa Dr. Syarul, jumpa saya sendiri. Doktor, ada tak program macam mana kami nak berkolaborasi dengan H? Kita nak buat program keusahawanan, program kebolehpasaran graduan dan hasilnya inilah aktiviti pertama antara kerjasama antara MPP dan H serta Persatuan Pelajar FPE. Tepuk tangan. Jadi H kita isytiharkan bulan 3 adalah bulan kebolehpasaran graduan peringkat UPSI. Jadi tiap-tiap tahun bulan 3 adalah bulan kebolehpasaran graduan.
So bermula daripada hari ini kita ada lebih kurang 10 aktiviti sepanjang bulan ini. Tadi Cik Nazarida ada bagi ya. So saya harap belajar ambil peluang ni, dengar betul-betul taklimat Jobs Malaysia ni. Sebab Jobs Malaysia sangat penting dan dia ada kesinambungan dengan taklimat esok, SPP. Tak daftar di Jobs Malaysia, nama anda takkan appear di SPP sana. Okay? Saya tak nak dengar wahyu-wahyu daripada pensyarah, daripada senior-senior, abang-abang senior, kakak-kakak senior. Dia orang kata tak payah isi dulu Jobs Malaysia. Bagi peluang pada senior dulu. Rezeki masing-masing ya nak. Ya, rezeki masing-masing. So bila kita kata isilah sebab ada keperluan dekat situ. Saya tak nak dengar lepas ni di UPSI Confession atau di mana-mana buat taklimat masa dia orang tak ada. Sedangkan yang tak ada yang sekarang berada ni, kita dah buat tahun lepas. Sebab kita kata pelajar semester 6, 7 dan 8. Kita tahu kan ada yang tak ada kat sini. So yang tak ada kat sini sepatutnya tahun lepas dah hadir. Ya, tapi hari ni kita kata tak apalah, kita ambil positif. So kita rekod yang kita akan panjangkan kepada pelajar. Jadi sekali lagi saya akhiri ucapan saya. Terima kasih kepada semua yang hadir dan mohon beri perhatian kepada taklimat seterusnya. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Marina atas ucapan alu-aluan yang disampaikan. Thank you, Madam Marina, for your delightful speech. Ladies and gentlemen, the event will continue with the speech from the Student Representative Council, Mr. Muhammad Shazwan bin Ayo. Please welcome to deliver the speech. Hadirin sekalian, majlis kita diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berusaha, Saudara Muhammad Shazwan bin Ayub yang di-Pertua 3 Majlis Perwakilan Pelajar MPP untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada saudara dan saudari pengisi majlis yang berusaha Puan Joanna Ibrani dalam pengarah tenaga kerja Jabatan Tenaga Kerja Perak, yang berusaha Puan Marina binti Awang Ahmad, Pegawai Tadbir Kanan Pusat Pembangunan Kawasan Keboleh Pelaksanaan Graduan, Pensyarah UPSI, Barisan Ahli Perwakilan Pelajar, Persatuan Pelajar FPE, seterusnya pelajar UPSI. Boleh tak kalau saya tak formal? Boleh Gugup terus kalau formal. Sorry Okey. Pertama sekali kita ucapkan jutaan terima kasih kepada PRH kerana memberi peluang kepada MPP dan FPE untuk bekerjasama dalam program pada hari ini. Okey, boleh tepukkan? Okey. Pertamanya, program ini adalah program yang diinspirasikan oleh manifesto saya sendiri dan YDP, iaitu Saudara Muhammad Faiz Farhan. Dan dengan dia tak dapat hadiah ini, dan dia kirim salam kepada anda semua dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya sangat mengalalukan menggalakkan pelajar untuk menjalankan kerjasama dengan ISH ataupun program-program yang lain, kerana dengan program ini adalah memberikan impak yang baik kepada anda semua. Kerana program bila anda buat kerjasama, impaknya lagi besar. Okey. Ini dapat dibuktikan macam mana ISH dengan MPP dan FPE bekerjasama untuk bentuk satu program dalam bulan keboleh pasaran pada hari ini. Okey. Dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda semua kerana sudi hadir dalam majlis pelancaran hari ini. Kerana ini adalah anda punya planning untuk anda habis graduate di UPSI. Okey. Ini saya petik daripada amanat VC ataupun apa yang dinyatakan oleh VC, iaitu 2A, iaitu akademik dan akhlak. So, kalau akademik ni kita boleh nilai daripada peperiksaan, ujian dan sebagainya. Kalau akhlak dapat diuji daripada macam mana anda melibatkan diri dalam program-program. So, saya dapat majlis pelancaran bulan keboleh pasaran graduan dan sesi taklimat dan pendaftaran ini saya harap dapat memberi satu benda yang baiklah kepada anda, dan anda boleh preparation untuk masa akan datang. Okey. Akhir kata daripada saya percaya
Ini dapat membuka mata anda dan memberi manfaat yang besar kepada hadirin yang hadir pada hari ini. Kita sebagai bakal graduasi, anda kena ada satu planning yang baik lah. Kalau anda tak ada planning yang baik, macam mana anda nak kerja nanti? Betul? Okay? So, kebolehbaksan ini sebagai satu benchmark lah untuk anda ada satu planning supaya planning anda tu tak lari. Maksudnya ada satu planning untuk anda, macam nak cakap dia macam planning. Sebelum anda nak exam pun anda ada buat macam preparation kan, study dan sebagainya. Macam nak kerja pun kena ada planning, buat resume lah, sediakan apa lampiran-lampiran yang anda ada. Betul tak? Oh ya. Okay, so bagi saya kebolehbaksanan sebagai graduasi mencerminkan imej UPSI yang tinggi. Okay, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Saudara Muhammad Syazwan atas ucapan sebentar tadi. Thank you, Mr. Muhammad Syazwan, for your speech. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Yang Berusaha Cik Nur Rashikin Syazali dari Job Malaysia untuk meneruskan slot pada hari ini. Majlis berhormatnya mempersilakan. Without further ado, I would like to invite Ms. Nur Rashikin Syazali from Jobs Malaysia on the stage to continue today's slot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Yang Berusaha Puan Marina binti Awang Ahmad, Pegawai Tadbir Kanan, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan. Saudara Muhammad Syazwan bin Ayub, Yang di-Pertua 3 Majlis Perwakilan Pelajar UPSI. Yang Berusaha Puan Joanna Imbarani Tawamani, Penolong Pengarah Tenaga Kerja Jabatan Tenaga Kerja Perak. Pensyarah-pensyarah UPSI, barisan ahli Majlis Perwakilan Pelajar dan seterusnya pelajar-pelajar UPSI sekalian. Apa khabar semua? Boleh tak kalau akak nak tahu semua dah sarapan ke belum kat sini? Belum. Kenapa tak sarapan lagi sebelum datang tadi? Tak sempat ke? Okey, tak apa. Nanti lepas habis program ni jangan pergi makan dulu, okey? Okey, dekat sini saya nak tahu siapa daripada Fakulti Pembangunan Manusia. Siapa? Ramainya. Okey, and then Pengurusan dan Ekonomi. Okey. Bahasa dan Komunikasi. Okey, mana pelajar-pelajar bahasa dan komunikasi? Sains dan Matematik. Oh, cikgu-cikgu sains nanti ni. Muzik dan Seni Persembahan. Okey. Sains sukan? Okey, sains sukan. Technical dan vocational. Okey. Seni kreatif dan industri? Oh, okey, saya paling suka part ni. Sains kemanusiaan. Ada tak fakulti yang saya tak sebut? Ada tak? Tak ada Semua ada dekat sini So anda nampak? Ada semua fakulti di sini dan semua fakulti ini adalah merupakan bakal-bakal cikgu, betul ke? Tak. Tak. Ada yang tak, betul. Okey. So kebanyakannya adalah bakal-bakal cikgu dan bakal-bakal cikgu ni wajib tahu mengenai Jobs Malaysia. So kalau anda nak jadi cikgu, anda wajib tahu apa itu Jobs Malaysia. Okey. Saya buka Okey, sebenarnya Jobs Malaysia ini adalah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan di bawah Kementerian Sumber Manusia, kami terletak di bawah Jabatan Tenaga Kerja.
Jabatan Tenaga Kerja ni pula kita ada 2 unit, unit penguatkuasaan dan juga unit perkhidmatan pekerjaan. Dan di bawah itulah kami terletak. Dan seterusnya, next. Okey, sebenarnya Jobs Malaysia ni ada 11 buah Jobs Malaysia di seluruh Malaysia, iaitu Jobs Malaysia Center JMC yang terletak di UTC. Siapa pernah pergi JMC Perak kat sini? Tak pernah pergi? Anda pernah pergi JMC dekat negeri lain tak? Tak pernah langsung? Memang langsung tak ada siapa pernah pergi JMC Okey, dan untuk Jobs Malaysia Point pula terletak di daerah-daerah di sekitar Malaysia. So basically kita ada di seluruh Malaysia. Kita cover semua lokasi yang terdapat di Malaysia. Jadi, apa sebenarnya fungsi kami di Jobs Malaysia? Kita bukan sekadar nak bagi anda kerja, tetapi kita tawarkan pelbagai perkhidmatan. Antara perkhidmatan yang kita tawarkan semestinya karnival pekerjaan. Karnival yang kita buat terlampau banyak yang kita dah cover, dan paling terdekat ni kita akan adakan Karnival Kerjaya, Keusahawanan dan juga Kemahiran khas untuk golongan wanita. Anda kena ingat ya, golongan wanita dianggap seperti golongan khas. So kita buat khas untuk golongan wanita lah. Bukan golongan khas yang seperti berikut. Cumanya golongan khas wanita ni adalah mereka lebih, kita pandang orang kata untuk memudahkan wanita-wanita mencari pekerjaan yang sesuai dengan mereka lah. Okey. Dan seterusnya, karnival yang terdekat akan diadakan pada minggu depan, iaitu Karnival Kerjaya di Teluk Intan. So kalau ada adik-adik yang ada saudara mara, ada kakak-kakak, abang-abang ataupun nak kongsi dengan senior-senior anda untuk datang ke karnival-karnival yang kita anjurkan, boleh kongsilah. Dan sebelum ni kita telah buat Karnival Kerjaya di Politeknik Ungku Umar, Karnival Kerjaya di KPTM. Okey, dan seterusnya saya nak cover berkaitan ceramah kerjaya. Kita sentiasa mengadakan ceramah kerjaya bukan setakat dekat anda semua, iaitu pelajar-pelajar graduan IPTA, IPTS, tetapi kita cover for budak-budak sekolah juga. Sebab kadang-kadang budak-budak sekolah ni, mereka hanya tahu pekerjaan-pekerjaan yang popular seperti peguam, doktor, apa lagi? Askar, polis. Tetapi mereka tak tahu sebenarnya banyak pekerjaan lain yang lebih memberikan mereka peluang pekerjaan. Sebab sekarang ni pun kita dah terlampau banyak graduan-graduan daripada industri-industri yang popular ini. Jadi kita nak expose mereka kepada industri-industri yang kurang popular tapi dah makin meningkat naik. Seperti yang saya nak tekankan, iaitu industri seni kreatif dan industri. Betul tak? Sekarang ni whatever you want to do, you akan more to focus on visualize, betul? Akan tengok video, akan tengok macam-macam animasi. So dekat sini industri dah makin meningkat naik. So dekat sinilah kita as a Jobs Malaysia akan menekankan kepada pelajar-pelajar sekolah untuk broadkan mereka punya pandangan terhadap pilihan kerjaya mereka. Dan seterusnya, kita akan membuat lawatan keperluan tenaga kerja di mana kita akan melawat majikan-majikan, company-company untuk kita dapatkan maklumat-maklumat kekosongan di tempat mereka. Jika anda perasan lah kan, kadang-kadang kita tak nak approach company tu untuk tahu maklumat berkaitan kerja kosong mereka. Tapi sebenarnya kami ni di pihak Jobs Malaysia kena approach company supaya company boleh keluarkan, boleh bagi peluang dekat anda semua untuk dapat kerja. Okay. Dan seterusnya adalah temu duka terbuka, di mana untuk temu duka terbuka ni kita ada tempat di setiap Jobs Malaysia untuk mengadakan apa-apa temu duka daripada syarikat-syarikat. Contohnya seperti Proton kerap membuat temu duka terbuka bersama kami. So jadi kita akan promosikan segala temu duka terbuka yang mereka ada dan diadakan di tempat kami. For holiday placement for student ini, saya pasti siapa yang dekat sini kalau cuti semester je dia akan bekerja. Siapa? Ada tak? Okey, memang ada, betul. So
Inilah peranan Jobs Malaysia untuk mengadakan holiday placement for student. Kita akan buat satu karnival khas untuk adik-adik yang cuti semester ni untuk mendapat pekerjaan sementara semasa cuti semester. So tak adalah adik-adik setakat duduk dekat rumah je kan. At least you can do something for you punya cuti semester. The next is maklumat kekosongan jawatan. Semestinya lah portal Jobs Malaysia yang kita ada adalah portal di mana yang kita akan salurkan maklumat mengenai kekosongan jawatan. Kita bukan setakat salurkan dalam portal kita, kita juga salurkan dekat our media sosial. Kita ada beberapa media sosial cover daripada Facebook, Twitter, Instagram, and semua, saya pasti semua Jobs Malaysia dekat Malaysia ini. Tak kisahlah Jobs Malaysia Selangor, Jobs Malaysia Perak, Jobs Malaysia Kuala Lumpur, semuanya ada media sosial masing-masing. So siapa yang dekat sini bukan daripada Perak? Siapa yang memang tinggal di luar? Okey, ramai. Okey. Jangan risau, walaupun anda tak nak follow Jobs Malaysia Perak, mungkin anda tak nak kerja di Perak ke, anda boleh follow Jobs Malaysia di negeri-negeri lain juga, negeri kelahiran anda sendiri. Okey. Dan seterusnya adalah our portal. Dekat sini adalah pentingnya saya nak tegaskan berkaitan portal Jobs Malaysia. Sebabnya anda semua adalah bakal-bakal guru kan. So bakal-bakal guru sangat memerlukan portal Jobs Malaysia untuk memohon pekerjaan di SPP. Okay, ini adalah laman web kami www.jobsmalaysia.gov.my. Siapa yang tak ada akaun Jobs Malaysia lagi? Ngaku je, ngaku je. Ramai. Okey. Siapa yang dah ada akaun? Siapa yang dah ada akaun? Sini, sebelah sini tak ada siapa yang ada akaun ke? Ada? Yang bahagian tengah? Siapa yang ada akaun? Okey. Nampaknya masih ramai yang tak ada akaun. Betul? Okey, saya jujurlah. Siapa yang tak pernah dengar langsung pasal Jobs Malaysia? Okey, memang ada. Tak apa, hari ini kita tengok macam mana sebenarnya portal Jobs Malaysia itu sendiri. Okey, ini adalah our portal. Ini adalah muka depan portal. Bila adik search sahaja www.jobsmalaysia.gov.my akan keluar sebegini. Kenapa saya kata SPP menggunakan Jobs Malaysia? Sebab segala maklumat yang kami ada, kami mempunyai data bank yang sangat besar. Jadi SPP menggunakan kemudahan yang kami ada untuk memudahkan mereka menapis ataupun menyimpan maklumat-maklumat data peribadi anda. Dan kami di Jobs Malaysia bukan sekadar hanya akan membantu anda daripada segi pekerjaan SPP, tetapi kita juga membantu anda daripada sektor-sektor lain seperti sektor swasta. Di sektor swasta pula, kami setiap kali mendapat kekosongan jawatan daripada majikan-majikan yang mereka paparkan dekat dalam our portal, kita akan tapis dahulu. Jabatan Tenaga Kerja akan tapis segala apa yang mereka iklankan dekat dalam our portal. Sebab itu kadang-kadang portal kita akan sentiasa updated a bit slow sebab kita sentiasa updated our portal. So that takkan jadi penipuan di situ ya untuk iklan-iklan yang dipaparkan di dalam portal Jobs Malaysia itu. Okay, if adik-adik guna portal lain untuk memohon pekerjaan, adik-adik pasti tak pekerjaan yang dipaparkan itu adalah pekerjaan yang memang genuine? Pasti tak? Tak pasti kan? Ada beberapa orang mungkin akan ada sikap yang macam betul ke jobs tu memang ada. Ada setengah memang jawatan yang ada beberapa company yang memang akan menggunakan portal-portal lain ini untuk memaparkan jawatan yang tidak berapa genuine, so that mereka boleh mengeksploitasi anda sebagai pencari kerja. So inilah peranan kami di Jabatan Tenaga Kerja iaitu portal Jobs Malaysia ini untuk menapis segala iklan yang kami paparkan. Kami akan siasat dulu, kami akan call majikan, tanya betul ke apa
keperluan yang perlu ada, kelayakan yang perlu ada bagi bagi untuk orang untuk memohonlah pekerjaan tersebut. Okey, sekarang ni saya masuk kepada slide portal tu. Macam mana nak mendaftar? Siapa kat sini yang memang jenis guna handphone? Memang dia apa-apa benda dia nak buat dia guna handphone, dia takkan guna laptop dia. Siapa kat sini? Semua orang kan? Okay. Saya tak cadangkan untuk adik-adik berdaftar menggunakan handphone. Tetapi untuk peringkat awal ni, jika ada sesiapa yang ada handphone dan ada internet, ada perkhidmatan internet, boleh terus mendaftar dengan kami. Saya ajarkan sedikit step dia. Okey, selepas je anda klik daftar tadi di bahagian Okey, adik perasan kan dekat atas tu ada log masuk dan juga daftar kan. So you have to click daftar. Dekat bahagian daftar and then the next akan keluar yang ini. Yang ini wajib anda isi kad pengenalan kena betul lah sebab okey, saya stop terlebih dahulu ya. Okey, saya akan skip bahagian pendaftaran portal ni sebab saya nak tekankan dulu untuk anda kemas kini permohonan jawatan SPP. Next. Okey. Okey, untuk sesiapa yang dah ada portal, anda akan ada dashboard. Ini adalah dashboard anda, okey? Dekat sini anda boleh nampak kan, dekat bahagian tepi ada profile. So dekat profile itu ada kemas kini maklumat terperinci. Anda kena isi semua maklumat yang anda ada berkaitan maklumat terperinci. Next. Okey, dekat sini bahagian akademik. Kena isi semuanya. Pengajian tinggi, SPM, PMR, dan untuk adik-adik yang sekarang ni tengah final year, adik-adik hanya perlu isi bahagian PMR dan SPM sahaja terlebih dahulu. Jika ada sesiapa yang ada foundation, you have to put your foundation ataupun diploma pendidikan, kena masukkan dah terlebih dahululah. Dan selepas saja anda graduate, make sure adik update balik your pengajian tinggi punya ni lah maklumat. Dan seterusnya adalah CJ kemahiran. If adik-adik yang mengambil seni kreatif dan industri ataupun apa-apa saja teknikal dan vocational, semestinya you akan ada CJ kemahiran yang lain. So adik-adik masukkan saja apa saja CJ yang you ada, you masukkan saja dekat dalam part ini. Dan untuk pengalaman kerja, saya cadangkan untuk anda letak pengalaman kerja yang terkini. Jika adik-adik lepas ni akan pergi ke latihan industri, betul? Okey, masukkan latihan industri. Kalau ada satu je pengalaman kerja, masukkan latihan industri tu dalam ni lah. Dan jangan lupa, kena pastikan nama syarikat anda tu betul, apa pekerjaan yang anda buat. So the description, apa yang jawatan anda tu kena betul. Supaya nanti if employer tengok, dia akan tahu, oh okey, budak ni daripada sini. Mungkin dia akan terus contact company tu, kita tak tahu kan. So make sure betul, tepat dan juga sahih. Dan seterusnya adalah core curriculum. Dekat sini saya pasti anda semua adalah bakal-bakal guru, someone yang orang kata hebat-hebat. Mesti masing-masing ada bidang core curriculum, betul? So make sure masukkan semua yang anda ada, maklumat-maklumat yang anda ada berkaitan core curriculum. Masuklah daripada zaman sekolah rendah ke, kalau tak ada, masuk sampailah di peringkat universiti. Okay? And then for maklumat bakat, kalau sesiapa yang daripada fakulti muzik, anda boleh masukkan bakat anda untuk bermain muzik, bermain apa-apa saja jenis muzik. And then kalau anda reti melukis, masukkan bidang bakat anda adalah melukis. Okay?
Okey, yang di sini adalah yang sangat penting iaitu maklumat tambahan untuk calon memohon jawatan SPP sahaja. Yang inilah yang adik-adik kena ingat, you have to click and isi dan maklumatnya adalah kena betul. Kat sini hanya ada tempat lahir ibu dan tempat lahir bapa, pemegang beasiswa apa semua. So make sure tempat lahir ibu, check balik IC, your mom, your dad, dekat mana dia negeri dia lahir. Tengok yang dia punya nombor yang tengah-tengah tu kan. So make sure betul lah. So nanti benda-benda macam ni pun akan efek awak punya permohonan. Dan seterusnya rujukan. Rujukan kalau boleh jangan letak kawan anda. Jangan letak kawan anda. Kalau adik-adik baru di peringkat universiti ni, belum ada pengalaman kerja, mungkin boleh letak nombor telefon pensyarah-pensyarah anda, your supervisor, ataupun selepas ni kalau pergi latihan industri, letaklah pengurus di latihan industri tersebut lah. Okey, nanti selepas saja selesai maklumat terperinci, anda perlu klik kemas kini permohonan jawatan. So dekat sini akan ada part Suruhanjaya Perkhidmatan SPP. Okey, yang ini yang paling penting, yang macam-macam problem yang kami hadapi dekat sini. Dekat sini akan ada pusat temuduga, betul? Sesiapa yang bukan berasal daripada Perak, janganlah letak Perak dekat dalam ni. Lepas ini adik-adik akan balik ke rumah masing-masing, ke kampung halaman masing-masing. Kalau anda daripada Selangor, anda letak Selangor lah. Kalau anda daripada Kelantan, letak Kelantan. Okey? Jangan salah Pak Dik, nanti susah nanti kalau dipanggil temuduga, adik daripada Selangor nak kena pergi Kelantan pula. So pastikan Pak Dik anda take note ya. Dan untuk kelulusan, dekat part kelulusan ni, sebelum ni ada problem dari segi if adik-adik ada diploma pendidikan, ada ijazah pendidikan, awak pilih diploma/ijazah pendidikan. Tapi if you tak ada, you memang bermula daripada STPM ataupun daripada foundation, jangan sesekali pilih yang ada pendidikan dekat belakang tu. Okey? Jangan pilih yang ada pendidikan. Sebab nanti inilah masalah-masalah yang dihadapi. SPP tak panggil dia sebab dia tak mengikut betul-betul apa yang perlu diisi. So make sure jangan salah pilih dekat part kelulusan. Kalau rasa tak pasti, nanti boleh hubungi ataupun berhubung dan bertanya soalan-soalan berkaitan ni dengan pihak SPP sendirilah. Di part kami hanya menjalankan teknikal untuk pendaftaran portal sahaja. Dan seterusnya adalah jawatan. Dekat jawatan ni, sesiapa yang ini saya cerita sesiapa yang dah pernah ada akaun. Kalau dia dah ada akaun, dia akan mohon SPP, betul? Bila dah buat permohonan SPP ni, dia sebelum ni dia dah pilih 3 jawatan. So selepas ni kalau dia nak kemas kini, dia dah tak boleh pilih 3 jawatan dah. Dia kena pilih 2 atau 1. So sebaik-baiknya jika selepas ini adik-adik nak buat pendaftaran portal, adik-adik untuk part ni cuba adik mohon 1 je dulu. At least lepas ni kalau nak mohon 2 dah boleh dah. So part ni kena betul-betul jagalah. So selepas ni pendaftaran portal sebab memang kena isi everything. Yang part ni tolong isi secara 1 atau 2 lah. Jangan letak, orang kata nanti takut kemudian nanti akan a bit susah lah dekat sini. Okay? Selepas saja isi apa semua, anda simpan dan akan keluar yang ini. Kalau tak keluar langsung yang ini, bermaksud pendaftaran anda tidak berjaya. Pengemaskinian anda tidak berjaya. So wajib ada yang ni adik-adik. Saya perasan hari tu ramai yang ada masalah SPP, mereka langsung tak keluar pun yang ni. So diingat dah kemaskini. Tapi sebenarnya tak. Selagi tak keluar benda ni, selagi itulah tak dikira berjaya di kemaskini. Okay? Okay, setakat part ni anda semua faham ya? Ini sangat penting sebab lepas ni adik-adik yang akan isi sendiri. Dan jangan risau kalau ada yang tak faham ataupun masih kurang faham, boleh je jumpa dengan saya, Puan Joanna ataupun dengan abang-abang yang bersama dengan saya pada hari ini. Dan seterusnya lepas je anda tekan setuju, akan keluar part ni. Part ni adalah yang sangat penting. Part ni adalah menunjukkan di mana data anda telah dihantar ke SPP. Bila data dah hantar ke SPP, selepas 3 hari daripada tarikh
diterima permohonan tu, anda dah boleh check dekat laman web SPP. Saya perasan satu benda, kalau selepas anda dapat macam ni, ada setengahnya langsung tak check lah. You have to check. Better adik-adik check, okay? Kalau tak check nanti dah dekat tarikh tutup permohonan tu baru nak check. And then kita pun tak sempat nak selesaikan masalah adik-adik. So better check buat awal. Keluar je dia kata dah boleh mohon ke, dah boleh kemas kini ke, just do it. Okay? So at least you have time untuk fikir, okay ke tak permohonan ni kan. So at least you kena pastikan dah sampai ke tahap ini. Okay? Ada siapa yang tak faham tak sampai tahap ni? Ke semua dah boleh ni? Okay, boleh faham ya? Simple saja, tak susah pun sebenarnya. Tapi sebabkan benda-benda kecil, teknikal yang sangat kecil, tapi kita tak boleh nak daftar portal ni. Padahal sebenarnya our portal is so simple. Portal kita tu sangatlah simple. Okay, untuk carian pekerjaan ni saya akan serahkan kepada ni lah nanti ada pegawai kami daripada Cyberjaya sendiri. So anda semua boleh tanya sebarang soalan berkaitan carian pekerjaan ke atau pendaftaran portal selepas ini bersama pegawai kami. Pegawai ni daripada Cyberjaya, so semua masalah teknikal insya-Allah dia akan boleh jawab. So jangan risau. Dan jika ada apa-apa soalan berkaitan SPP tadi pun anda boleh tanya juga dengan kami punya pegawai. Okey, sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya bagi pihak ISH, MPP, Persatuan FPE nak minta maaf pada semua sebabnya kita ada masalah internet. Kami difahamkan daripada pihak ICT ada kabel putus. So memang satu kesas ni problem. Jadi pihak Technical Job Malaysia ada dekat sini. Ada apa-apa yang nak tanya berkaitan untuk akaun ke apa, mungkin pihak Job Malaysia boleh bantu. So sekarang ni saya open untuk Q&A jika ada apa-apa soalan. Kalau nak Q&A tu kita buat satu line boleh supaya tak berterabur. Boleh? Okey. Terima kasih. Puan Joina siapa? Depan. Wakil Technical Job Malaysia boleh datang depan sekali dengan saya. Kalau yang ada data sendiri boleh buka data sendiri Saya minta maaf sangat-sangat. Tapi macam mana dia orang yang nak tengok daftar tu? Dia kena buat macam mana? Alright, selamat pagi semua. Okay, since we are having some technical difficulties kami akan membantu sedaya mungkin So, Encik Kit that is from cyber, pegawai kami, technical kami dari cyber. I do not know why I called him yesterday, but I suddenly contacted him and I told him that I'm coming to UPSI, and he said, I thought you were going to invite me to come along. Then saya kata, actually, why not? And saya telah menghubungi pengarah cyber. It all happened at about 3:34. And saya menghubungi pengarah kami di cyber dan saya minta kebenaran untuk Encik Kit dan Encik Nizam pun ada di sini hari ini untuk bersama kita. And I think that was a blessing in disguise actually. Encik Nasrul is also here. And I think that was a blessing in disguise now that we are having technical problems, so Encik Kit will be the right person to guide you all. So basically apa yang kami akan cuba buat hari ini is
Are we going to ask them to register using their handphone? Okay, I think he will guide you later on how you're doing that, or he will show you live step by step lah. That is the best that we can do for today, right? Okay, so before I go into the technical aspect, ada apa-apa soalan untuk kami di Jobs Malaysia tak? Any question? Ya. You all faham ya? So saya galakkan anda juga like FB Jobs Malaysia, the main FB and also Jobs Malaysia Perak. So when you follow us on Facebook, apa-apa program we will update. We'll update you on any job fair, carnival pekerjaan, okay? So you will be updated on those kind of information when you follow us on FB. So please like us on FB . We have the main page, that is the Job Malaysia main page, and also iaitu Jobs Malaysia mengikut negeri pun kami ada ya. Kalau you dari Kelantan, you boleh like Jobs Malaysia Kelantan lah kan. Kalau dari Perak, ikut Jobs Malaysia Perak, okay? So once you register in the portal, you can apply for any jobs, all over Malaysia. Okay, alright. So that is the benefit of registering in the portal Jobs Malaysia. So there's no question. I pass to Encik Kit for tak ada. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada adik-adik daripada UPSI. Okey, pertama-tamanya saya nak tahu kepada mereka-mereka yang mempunyai data yang besar, kuota yang masih lagi banyak, maka dialu-alukan untuk melayari laman web Jobs Malaysia, jobsmalaysia.gov.my. Okey, sebab apa? Sebab nak loading page ni data kena besar lah. Okey, first time loading sahaja. Alright. Jadi portal Jobs Malaysia, siapa yang dah ada account tadi? Satu. Tinggi sikit. Jangan risau, kawan sebelah tak tutup hidung. 2, 3, 4. Okey, tak ramai Alright, yang kat tangan ni maksudnya dah boleh log masuk. Nah, yang tak daftar tu jangan cerita, yang dah daftar ni. Dah boleh log masuk tak? Tak masuk, maksud saya bukan sekarang. Maksudnya sebelum ni dah boleh log masuk ke akaun ke belum? Dah boleh Alright. So yang mana yang masih belum pernah mendaftar ataupun mungkin alamat jobsmalaysia.gov.my ni sangat asing sehinggalah hari ni baru dengar, oh ada rupanya website Jobs Malaysia. Ada tak? Ada Okay, yang mana yang ada saya berani confirm bahawa tak pernah daftar dekat dalam portal Jobs Malaysia. Jadi sepatutnya tiada sebarang isu untuk anda mendaftar di dalam portal Jobs Malaysia. Okey, sebagaimana yang telah diterangkan sedikit sebanyak tadi oleh pegawai daripada Jobs Malaysia Perak, di laman web Jobs Malaysia anda klik kepada yang tak pernah berdaftar, klik di bahagian daftar dan pilih pencari kerja. Alright. So dekat sini ada 4 sahaja maklumat yang perlu dimasukkan untuk membolehkan anda mendaftar dan mempunyai akaun di dalam portal Jobs Malaysia. Okey, apa 4 maklumat tersebut? Nombor IC, nama, nombor telefon bimbit, email, dan yang terakhir adalah kod verifikasi lah. Okey, yang pertama, nombor kad pengenalan. Ada yang tak ingat tak?
Ingat jangan gelak Jangan gelak sebab ada yang call pejabat, bila saya tanya nombor IC, sekejap je, sekejap. Dia ambil IC baru dia boleh baca. Okey, ni betul perkara yang betul. Dan yang kedua, nama. Okey, nama perlulah nama penuh sebagaimana di dalam IC. Okey, ada yang tak ingat nama penuh? Student biasanya ingat sebab bila exam kena tulis penuh kan? Alright, tak ada, tulis IC je. Okey, nama penuh ni sebab berlaku isu di mana beberapa minggu yang lalu di salah satu institut perguruan, saya tak ingat di mana, dia orang buat proses pendaftaran secara beramai-ramai macam ni lah. Okey, tetapi malangnya pada waktu itu berlaku satu kita punya web service down, web service dengan My Identity. Sebab sepatutnya mana-mana calon, mana-mana pengguna yang memasukkan nombor IC dan juga nama yang bukan nama seperti dalam IC, sepatutnya sistem tak benarkan berdaftar. Okey, sebab sistem akan check dengan My Identity. So secara tak langsung, semua maklumat pencari kerja di dalam portal Jobs Malaysia adalah maklumat yang sahih dan warga negara Malaysia. Okey, ada yang bukan warga negara kat sini? Ada? Sebab pasport kita tak benar kan, nombor IC sahaja. Okey. Jadi pastikan nama seperti dalam IC. Cuma ada beberapa kes calon menghadapi kesukaran untuk berdaftar, khususnya calon-calon yang nama dia special, ada special character. Okey, contoh yang ada apostrofi tu. Apa contoh nama yang ada apostrofi? Nur Ain. Okey, Nur Ain. Alright, Nur Ain. Nur Ain ni nama sedap. Okey, tapi bila nak daftar jadi masalah. Sebab apa? Bukan salah nama. Okey, bukan salah mak bapak yang daftarkan. Okey, salah dia berpunca daripada simbol untuk apostrofi ni dekat keyboard ada dua. Okey, ada dua. Satu sebelah nombor 1. Okey, sebelah nombor 1 dekat keyboard, satu lagi sebelah enter. Okey, jadi pegawai-pegawai di Jabatan Pendaftaran Negara ada yang guna sebelah nombor 1, ada yang guna sebelah enter. Jadi calon-calon yang hadapi masalah untuk ataupun kesukaran semasa proses pendaftaran, cuba gunakan kedua-dua simbol ni Sebab kalau contoh kata guna satu simbol yang sebelah nombor 1 tak berjaya, cuba tukar kepada simbol yang sebelah enter tu. Alright. Kemudiannya setakat ni yang menimbulkan kekeliruan yang apostrofi yang atas tu Okey, ada juga nama yang nama penuh dia ada dua apostrofi. Satu pakai sebelah nombor 1, satu pakai sebelah enter. Ada kes yang macam tu. Okey, jadi kena cuba. Sebab dia punya rupa dia lebih kurang sama. Okey. Kemudian nombor telefon bimbit tanpa kosong. Tanpa kosong di hadapan Tanpa kosong di hadapan sebab kita punya format dah ada 6 kosong, just masukkan bermula daripada nombor 1. Okey. Dan seterusnya adalah email, email yang anda gunakanlah. Ada di kalangan calon-calon daripada UPSI menggunakan email kampus. Okey. Saya tak kata tak boleh. Cumanya bila anda keluar nanti, okey, tiba-tiba nak tukar pula kepada email yang lain. Okey, akan timbul kesukaran. Jadi kalau boleh gunakan email peribadi dan kalau boleh gunalah email yang ada nama. Kadang-kadang saya jumpa baru ni, saya harap bukan budak UPSI lah. Dia punya email gundul-dul. Kalau ada saya minta maaf kalau ada kat sini. Saya rasa bukan budak UPSI. Okey? Gundul-dul berapa nombor dia @gmail.com. Tapi dia call tu sebab dia nak tukar email lain. Cuma bila dia sebut email asal tu saya tertanya-tanya lah. Okey, pastikan sebabnya
benda ni kita nak guna untuk cari kerja, nak guna untuk cari kerja. Email juga memainkan peranan dalam proses pemilihan oleh majikan. Kalau majikan tengok email yang pada saya tak formal lah, email yang tak formal akan ada persepsi-persepsi yang mungkin baik, mungkin tak baik. Okey, jadi gunakan email yang ada nama anda. Cuma mungkin sekarang ni bila nak pakai nama sendiri tu dah berpuluh-puluh orang dah pakai nama tersebut. Wujudkan sedikitlah keunikan untuk membolehkan anda daftar email tersebut. Okey, nombor IC tadi dimasukkan tanpa dash sebab dah ada dash dekat dalam kita punya sistem. Okey, di bahagian kod verifikasi ni, okey, selalu user menghadapi masalah di mana kod verifikasi tidak padan. Okey, di sini dipaparkan seolah-olah ada jarak. Okey, sebenarnya tidak perlu jarak. Okey, sebab yang seterusnya ialah keupayaan pengguna untuk mengecam huruf ataupun nombor. Okey, contoh yang pertama ni, dia boleh jadi nombor 1, boleh jadi L, boleh jadi huruf I yang besar. Okey, jadi sekiranya kita tengok alamak macam susah macam susah nak ni, klik pada button yang ada arrow tu untuk refresh ke kod yang lebih mudah. Alright, contoh nombor 0 dengan O besar, itu pun menimbulkan kekeliruan. Okey, jadi untuk mengurangkan, meminimumkan kekeliruan, ada kaedah-kaedah untuk anda gunakan bagi mengurangkan kekeliruan. Okey, selesai daripada proses ni, di bawah ada button. Ada button apa? Button daftar. Okey, klik pada button daftar. Okey, klik pada button daftar, sistem akan memaklumkan akan menghantar. Okey, daftar. Sistem akan memaklumkan sistem menghantar pautan pengaktifan ke email yang dimasukkan. Okey, jadi pastikan sebelum masukkan email tu anda boleh akses. Alright. So bila sistem kata sistem hantar pautan pengaktifan dalam tempoh 5 minit, okey, cuma kadang-kadang berlaku kelewatan penghantaran email, maka beri peluang kepada sistem pun macam kita juga. Dia sistem Jobs Malaysia kita sediakan seluas-luas ruang, tapi bila wujud iklan-iklan jawatan kosong daripada badan-badan berkanun, contoh LPPKN, Lembaga Getah, RISDA, Matrik dan sebagainya, maka sistem akan jam. Dan lagi jam bila SPP dekat portal dia maklumkan dia buka kekosongan jawatan untuk AKP, anggota kumpulan pelaksana. Anggota kumpulan pelaksana. Okey, memang jam sebab semua orang nak mohon jawatan. Sebab dekat Malaysia ni rata-ratanya orang rasa kerja dengan kerajaan paling best. Betul tak? Betul tak? Best tak? Tak best. Okey, yang mana yang nak rasa pencet dia rasa best lah. Okey. Alright, jadi semasa kalau rasa sistem agak slow ataupun tak terima pautan pengaktifan dalam tempoh saya boleh bagi tempoh sehingga 2 jam lah sehingga 2 jam tak terima pautan pengaktifan, anda boleh hubungi pejabat Jobs Malaysia yang terdekat. Okey, sebab kadang-kadang calon excited, dia excited, dia type dia punya email yang depan betul @gmail.com. Okey, sampai bila-bila tak dapat sebab tak ada gmail.com. Okey, betul. Yang ada gmail.com. Okey, jadi selepas 2 jam sekiranya masih belum terima sebarang email, hubungi pejabat Jobs Malaysia terdekat untuk mendapatkan kepastian email yang dimasukkan tu betul ataupun tidak. Okey, sekiranya email yang dimasukkan salah, okey, maklumkan kepada pegawai, saya tersilap memasukkan email semasa pendaftaran, mohon untuk buat penukaran email. Okey.
So selepas terima email, okey, di dalam email akan terima email bertajuk, yang ni khusus kepada yang baru mendaftar, yang baru mendaftar. Akan terima email bertajuk pendaftaran akaun berjaya. Okey, di dalam email akan dimaklumkan login ID anda, iaitu nombor IC tanpa dash, nombor IC, dan juga akan ada arahan untuk anda klik pada pautan pengaktifan. Okey. Kepada mereka-mereka yang sedang mencuba sekarang, ada tak? Ada. Okey, kepada yang sedang mencuba sekarang, okey, pastikan anda menggunakan browser Google Chrome di dalam handphone anda, sama ada Android ataupun iPhone. Okey? Sebabnya kalau anda guna browser yang lain, mungkin berjaya, mungkin tak berjaya. Okey? Jadi saranan saya gunakan browser Google Chrome. Okey. Jadi klik pada pautan pengaktifan tadi, sistem akan bawa ke satu page untuk anda melakukan proses penetapan kata laluan, password. Okey, password yang perlu dibuat perlu ada huruf besar, huruf kecil dan juga number. Okey, minimum 8 karakter. Okey. So selesai anda menetapkan kata laluan, okey, seterusnya sistem akan tunggu selepas anda buat kata laluan, akan keluar notifikasi memaklumkan anda berjaya menetapkan kata laluan. Tunggu sebentar sehingga page tersebut berubah kepada page untuk anda log masuk. Okey, jadi log masuk kali pertama perlu dilakukan melalui proses ini. Okay, sekiranya anda tidak melalui proses log masuk yang kali pertama ini, so anda terus log masuk, maksudnya tutup page tersebut, buka balik page Job Malaysia, klik log masuk, anda akan menghadapi masalah di mana sistem maklumkan log masuk tidak berjaya. Sila klik semula pautan pengaktifan di dalam email anda. Okey, itu keadaan yang anda akan hadapi sekiranya selepas buat kata laluan anda tutup dan terus buka page untuk log masuk. Alright. Okey, so once dah dapat email tadi, email tajuk pendaftaran akaun berjaya, klik pautan pengaktifan, buat kata laluan yang baru. Selesai buat kata laluan, tunggu sehingga page untuk log masuk keluar. Okey, jadi log masuk menggunakan ID anda, iaitu nombor IC dan juga kata laluan yang baru dibuat. Okey. Okey, saya akan tunjukkan satu contoh akaun macam mana anda nak log masuk. Okey, bila kita klik dekat log masuk, akan ada dua bahagian, satu pengguna Jobs Malaysia versi lama dan satu lagi yang versi baru. Okey, yang versi lama ini digunakan oleh pengguna-pengguna yang pernah berdaftar di dalam portal yang lama. Okey, yang siapa-siapa yang merasakan mungkin pernah berdaftar dalam portal Jobs Malaysia yang lama, jadi anda perlu aktifkan semula akaun di bahagian log masuk pengguna Jobs Malaysia versi lama. Okey, jadi tapi rata-rata saya tengok yang baru nak mendaftar, so selesai pendaftaran tadi kita log masuk menggunakan pengguna Jobs Malaysia versi baru. Waduh. Sudah.
Banyak lagi. Okey, tak apa. Saya rasa isu berpunca daripada browser punya ni. Cumanya bila anda klik dekat bahagian log masuk tadi, akan keluar ruang untuk log masuk. Okey, log masuk ke akaun anda menggunakan ID dan juga password. So yang first time log masuk, anda akan tiba di ruangan untuk buat pengesahan, iaitu akan ada dimaklumkan bahawa di bawah Akta Suruhanjaya Perkhidmatan anda perlu memberikan maklumat yang betul, dan kemudian sekiranya anda bersetuju, klik pada tik pada checkbox bersetuju dan next. Dan seterusnya, bila next, anda akan tiba ke page untuk lengkapkan maklumat peribadi. Okey, status pekerjaan, status diri, kemudian alamat, nombor telefon, email dan sebagainya. Dan di bahagian bawah, iaitu di bahagian maklumat tambahan, anda perlu memilih kelayakan akademik tertinggi. Okey, di bahagian kelayakan akademik tertinggi untuk pelajar-pelajar tahun akhir, pelajar-pelajar tahun akhir, anda dibenarkan. Okey, anda boleh memilih kelulusan ataupun peringkat kelulusan degree dengan status pelajar tahun akhir. Okey, kemudian di bahagian institusi, okey, di bahagian institusi kebanyakannya akan tertanya-tanya nama universiti yang dipaparkan sedikit. Okey, maksudnya kemungkinan nama UPSI pun tak ada. Jadi apa yang perlu anda lakukan, di ruangan institusi anda typekan, sama ada anda nak type universiti, boleh type universiti, tapi dia akan keluarlah semua universiti. Apa yang anda perlu type adalah Sultan Idris. Okey, jadi dia akan terus spesifik untuk keluar nama UPSI. Okey, kemudian selesai anda pilih institusi, di bahagian PNJK tak perlu dimasukkan sebab belajar tahun akhir, dan kemudian anda klik pada button tambah ke senarai. Pastikan button ini diklik untuk memastikan anda telah membuat pilihan kelayakan akademik yang tertinggi, dan seterusnya anda boleh memilih kebolehan-kebolehan bahasa yang ada dan sehinggalah ke peringkat akhir. Okey, untuk pengisian maklumat di bahagian butiran peribadi perlu diambil perhatian, hanya wajib mengisi ruangan yang bertanda asterisk, star merah tu. Okey, itu sahaja ruangan yang wajib, dan semua bahagian yang ada button berwarna oranye tambah ataupun tambah ke senarai perlu dipilih, perlu ditekan. So bila anda tekan, contoh kata kebolehan bahasa, anda dah pilih bahasa Melayu, kemudian anda klik tambah, maklumat bahasa tersebut akan masuk ke senarai, and then anda boleh tambah maklumat yang lain. Untuk maklumat kelayakan akademik tertinggi, hanya satu sahaja maklumat yang boleh dimasukkan. Okey, sebab label dia adalah kelayakan akademik tertinggi. So satu sahajalah. Okey, and then next, bila anda tekan button simpan, akan keluar satu pop-up memerlukan tindakan sama ada anda ingin meneruskan sesi pengisian maklumat ataupun memohon jawatan. Okey, mana-mana pilihan tak ada masalah. So kalau pilih untuk teruskan, sistem akan bawa pergi ke page untuk anda masukkan ataupun buat pilihan jawatan apa yang nak dimohon. Okey, sama ada jawatan di agensi-agensi kerajaan selain daripada pengambilan SPA, SPP, sektor swasta,
ataupun ATM. Cuma ATM tak perlu diisi ATM tak perlu diisi sebab dulu memang kita hantar maklumat ataupun data ke Angkatan Tentera Malaysia. Kita yang mana yang konsen untuk memohon jawatan ATM, kita akan hantar maklumat. Cuma sekarang dah tak ada penghantaran data ke ATM, so tak perlu isi. Okey. Kemudian selesai anda isi bahagian jawatan yang nak dimohon, anda klik simpan dan page yang seterusnya anda perlu mengisikan maklumat terperinci. So di bahagian maklumat terperinci ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh pegawai Jobs Malaysia Perak tadi, ada ruangan akademik, CJ dan sebagainya. Okey, di ruangan akademik akan tertera maklumat pengajian tertinggi yang telah anda isi. So anda perlu kemas kini khususnya kepada calon-calon yang ingin memohon jawatan di SPP. Okey, pastikan anda mengisikan maklumat SPM. Okey, maklumat SPM berserta dengan result dan juga diploma sekiranya ada. Okey, selesai maklumat akademik, sehinggalah ke bahagian maklumat tambahan yang ditunjukkan tadi, tempat lahir ibu dan tempat lahir bapa, dan anda klik simpan. So once klik simpan akan tertera perakuan pengesahan permohonan jawatan ke SPP. Okey. Dengan terteranya perakuan itu, sepatutnya pihak SPP boleh menarik ataupun mengambil maklumat anda untuk dimasukkan ke pengkalan data SPP sebagai permohonan untuk jawatan SPP. Tetapi ada juga keadaan-keadaan di mana data anda tidak ditarik ke SPP ataupun SPP tidak mengemas kini maklumat yang anda mohon. Kenapa berlaku? Disebabkan ada sesetengah butiran yang diisi yang salah, okey, yang menyebabkan di SPP satu sahaja salah dia akan reject keseluruhan permohonan. Okey, jadi untuk mereka-mereka yang first time ataupun yang mungkin kali kedua untuk buat kemas kini, pastikan kemas kini dilakukan mengikut kaedah ataupun panduan yang telah disediakan. Even pihak SPP sendiri telah sediakan panduan untuk pengisian ataupun kemaskini maklumat di dalam portal Jobs Malaysia. Okey, sepintas lalu saya akan nyatakan bahawa mereka-mereka yang ingin lakukan kemaskini, okey, yang pernah ada akaun dalam portal Jobs Malaysia nak kemaskini maklumat untuk permohonan SPP. Okey, portal Jobs Malaysia, portal Jobs Malaysia bukan untuk SPP semata-mata. Okay, jadi portal ini digunakan oleh majikan-majikan sektor swasta dan juga agensi-agensi kerajaan, badan berkanun dan sebagainya untuk mengiklankan kekosongan jawatan di dalam portal Jobs Malaysia. Okay, dalam portal Jobs Malaysia. Okay, SPP dia tak iklankan jawatan dalam portal Jobs Malaysia. Cumanya anda pengguna pencari kerja memohon di portal Jobs Malaysia untuk dihantar ke SPP. Okey, jadi sebarang kemaskini yang dilakukan, tanpa melakukan perubahan pada jawatan dimohon SPP. Okey, anda buat kemaskini contoh di bahagian alamat ataupun di bahagian akademik tanpa melakukan perubahan di bahagian jawatan SPP, maka portal Jobs Malaysia akan beranggapan bahawa kemaskini dilakukan hanya untuk portal Jobs Malaysia, bukan untuk dihantar ke SPP. Okey, jadi macam mana kita nak supaya portal tahu maklumat ini ataupun kemaskini ini dilakukan untuk dihantarkan ke SPP? Jadi anda perlu membuat perubahan pada jawatan dimohon SPP. Okey, ada yang maklumkan, tak cik, saya memang nak mohon DG 41 sahaja. Saya tak nak mohon yang lain. Tak apa. Okey, kemas kini maklumat jawatan dimohon anda tambah salah satu jawatan yang lain, mungkin DH41 tambah satu jawatan, simpan, and then dia akan pop up yang perakuan tadi.
Okey, once dah pop up, so anda memang nak mohon satu saja DJ 41, buka balik yang permohonan tadi dikemas kini jawatan dimohon untuk SPP, buang balik yang anda tambah tadi. Okey, sebabnya sistem bila ada perubahan pada jawatan yang dimohon untuk SPP, baru sistem akan flag ataupun akan tandakan maklumat anda untuk dihantar ke SPP. Okey, jadi kemas kini ke portal SPP bukan real time. Bukan kata anda update terus buka portal SPP nak semak, tak. Dalam tempoh 3 hari bekerja, okey, anda boleh semak di portal SPP, masukkan nombor IC sekiranya maklumat telah dikemaskini oleh pihak SPP. Okey, ada isu lain yang timbul di mana di bahagian kelulusan semasa anda pilih Okey, di bahagian kemaskini jawatan untuk SPP, dia ada ruangan untuk kelulusan kelulusan. Dia di dalam portal Jobs Malaysia, kelulusan pilihan ijazah/sarjana/PhD ataupun yang bawahnya ijazah dan diploma ataupun diploma/STP, STPM dan sebagainya sehinggalah ke peringkat SPM dan pegawai berkhidmat. Okey, jadi calon-calon yang hanya mempunyai ijazah sarjana muda perlu memilih kelulusan ijazah/sarjana/PhD. Okey, tapi sekiranya anda mempunyai degree dan mungkin ada diploma pendidikan perguruan, maka anda pilihlah sekiranya dekat bahagian akademik anda masukkan degree dan juga diploma. Jadi permohonan ke SPP anda pilih ijazah dan diploma di bahagian kelulusan. Okey, kesilapan di bahagian ini juga akan menyebabkan anda permohonan anda tidak diterima ataupun ditarik oleh pihak SPP. Okey, dan juga berdasarkan maklumat daripada pihak SPP, okay, calon-calon yang di dalam transkrip ataupun dalam CJ dalam dia punya ni nama kursus adalah ijazah sarjana muda, contoh kata sains dengan pendidikan ataupun pendidikan dan sebagainya, anda perlu memilih nama kelulusan atau bidang anda yang ada perkataan pendidikan. Okey, sebab pihak SPP hanya akan mengambil calon-calon untuk jawatan DG41 DG41 yang kelulusan dia ada pendidikan. Okey, yang tiada pendidikan, okey, pihak SPP akan ambil sekiranya ada kekosongan untuk jawatan DH41. Okey. So yang taklimat lanjut berkaitan dengan SPP, pihak SPP akan inform esoklah insya-Allah. Okey. Okey, sekiranya berlaku kesilapan semasa proses anda memasukkan maklumat. Contoh kata terdouble maklumat degree. Okey, mula dah key in satu rasa salah tambah lagi satu. Rupa-rupanya tak boleh delete. Okey, memang tak boleh delete Jadi pastikan maklumat yang dimasukkan betul. Okey, sekiranya ada kesilapan, berhubung dengan pihak Jobs Malaysia yang terdekat untuk pegawai buang satu maklumat yang salah. Okey, tak kisah sama ada degree salah ataupun SPM salah. Okey, jadi call sahaja pihak Jobs Malaysia untuk kita buangkan maklumat yang double. Okey, sebabnya sebenarnya anda tak perlu tambah yang lain untuk ubah dekat kelulusan yang sedia ada, boleh kemaskini. Okey, tak perlu tambah yang lain. Okey, alright. Jadi ada sebarang persoalan berkaitan dengan portal Jobs Malaysia? Nak tanya pun susah sebab tak nampak kan? Bayang-bayang dah tertidur. Okey, jadi selepas daripada sesi ni anda boleh cuba, okey, sekiranya line internet dah okey, anda boleh cuba di bilik masing-masing ataupun semasa waktu rehat dan sebagainya boleh cuba
Ada masalah boleh berhubung dengan pihak Jobs Malaysia. Kalau nak call Perak boleh, paling dekat Tapah, ataupun kalau nak call Cyberjaya boleh call Cyberjaya, number ada dekat portal Jobs Malaysia. Okey, kalau rasa call Cyberjaya, orang Cyberjaya tak nak angkat, okey, kalau rasa orang Cyberjaya tak nak angkat, rasa susah sangat, call lah yang dekat. Okey, sebab di portal Jobs Malaysia di bahagian bawah ada satu link untuk pejabat Jobs Malaysia terdekat. Okey, klik dekat situ untuk anda berhubung dengan pejabat yang terdekat. Okey, mungkin ada yang dia punya apa nama ni, slang logat timur dia kuat, dia call Cyberjaya, orang Cyberjaya tak faham. Ataupun dia call Perak tak faham. Boleh je call daripada sini, nak call Kelantan, nak call Terengganu, boleh, tak ada masalah. Okey, alright. Sebarang soalan? Ada Ada? Okey, sebab semua faham insyaAllah. Okey, jadi saya rasa setakat itu dahulu daripada saya dari Jobs Malaysia berkaitan dengan portal Jobs Malaysia. Mungkin ada nak tambah pun? Tak ada Alright, jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkongsian maklumat yang telah diberi oleh Jobs Malaysia sebentar tadi. Sebagai tanda penghargaan dijemput Saudara Muhammad Syazwan bin Ayub diiringi oleh Yang Berusaha Puan Marina Awang Ahmad untuk menyampaikan cendera hati kepada Yang Berusaha Puan Joanna Imberani Dormani, wakil dari Jobs Malaysia. Majlis mempersilakan. Next, the floor invites Mr. Muhammad Syazwan together with Madam Marina Awang Ahmad, Senior Officer of the Entrepreneurial Development and Graduate Employability Center, EDGE, to give out a token of appreciation to Madam Joanna Imberani Dormani. Please welcome. Sebelum mengakhiri bicara, majlis sekali lagi ingin merapatkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Jobs Malaysia atas kesediaan hadir untuk menyampaikan taklimat pada hari ini.